Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh dengar suara saya dengan jelas ya? Sebab kita nak mula lecture kita ni. Okay. So, kita akan mulalah. Okay. Semalam, we talk about, yesterday we talk about the standard deviation of a portfolio, two asset portfolio. Yeah? Portfolio yang mengandungi dua aset. Jadi hari ini, kita akan pergi pula kepada three asset portfolio. Ingat semalam, if you look at your semalam punya lecture, the way we write down the two asset portfolio formula tu, dia ada dua tu. Satu adalah yang W1 to the power of 1, standard deviation of 1 to the power of 1, to the power of 2, sorry. W1 to the power of 2, standard deviation of 1 to the power of 2, plus W2 to the power of 2, standard deviation of 2 to the power of 2, plus 2, W1, W2, covariance 1, 2 kan semalam. Covariance 1, 2 tu can also be rewritten as covariance 1, 2 is equal to standard deviation of 1 multiplied by standard deviation of 2 multiplied by correlation coefficient 1, 2. Jadi, you have to memorize both versions of calculating the two asset portfolio. Semalam juga saya ada sebut in my lecture semalam, saya was-was ataupun saya tak ingat sama ada saya dah ajar ke tidak how to calculate the standard deviation of a single asset using historical return or using real return. Jadi someone from our class has pointed out to me, dia kata dah ajar dah dalam 2 siri yang lepas. So saya pergi tengok balik siri ke berapa saya tak ingat. Memang saya dah ajar dah. So confirm lah saya dah ajar bagaimana nak calculate standard deviation of a single asset berdasarkan kepada dua version. Ingat nak calculate standard deviation of a single asset tu ada dua version. Satu is based on probability, itu based on probability, dan satu lagi adalah based on historical return. Cara dia tak sama tu. Jadi you have to master both methods, both techniques tu sebab dia digunakan dalam in different situations. Kalau ada probability, ada kebarangkalian, ini cara dia nak calculate standard deviation of a single asset. Kalau tak ada kebarangkalian, there's no probability, macam S&P 500 tu dia tak ada kebarangkalian kan, cuma dia ada average return daripada bulan 1 sampai bulan 12, itu cara nak calculate standard deviation dia lain, tak sama. Jadi you kena tahu dua-dua lah, dua-dua kaedah tu. Okay, by the way, masih lagi ada orang yang pending baru nak main Bursa Marketplace. Jadi saya dah approve dah pagi ni. Jadi as of this morning, tak ada lagi dah pending request request yang masih tertunggak. So saya dah approve, dan you can start playing the game lah bila market buka hari ni. Okay, so hari ni kita akan sambung dengan standard deviation of a portfolio, tapi kali ni adalah a 3 asset portfolio. 3 asset portfolio. Jadi you boleh turn to page 187. Dia bermula daripada page 187 hinggalah ke 187, 188. Page 187 and page. Saya pun senang prefer tengok handout ni sebab buku ni berat nak pegang. Buku ni berat, jadi saya pun pakai yang handout ni. Lebih mudah saya nak baca pun senang. Okey. Kita baca muka surat 187 of your textbook tu, a 3 asset portfolio. A 3 asset portfolio 3 asset. Kalau kita belajar ni sedikitlah pembelajaran bahasa Inggeris. Kalau 3 kan 3 tu plural kan? Tapi kenapa dia tak ada bukan 3 assets? Kenapa 3 assets?
Kenapa 3 asset tapi dia bukan 3 assets? Bukan gini. Bukannya, ini English lah ni, tapi dah terlanjur jumpa tu, saya terangkan juga so that you learn something lah. Kenapa tidak gini? Kenapa kita tak guna 3 assets portfolio? Dia punya rule senang. Rule dia adalah, if there is a hyphen, yang sengkang ni kita panggil hyphen kan, there's no need for you to ada tambah S kat sini. Kalau ada hyphen, dia tak boleh tambah, tak perlu tambah S. Jadi 3 assets. 3 asset portfolio. Tapi kalau you nak jadikan dia, kalau dia tak ada hyphen, dia tak ada sengkang, kalau dia tak ada sengkang macam ni, kan, dia tak ada hyphen, barulah dia jadi 3 assets. 3 assets. Okay. Itu sedikit lah. Kita divert sikit. Pembelajaran bahasa Inggeris. Saya perhatikan, especially the Kelantanis lah. Especially the Kelantanis. Dia ramai yang saya jumpa yang dia tidak tambah S dalam plural. Mungkin because of dalam traditional Kelantanis punya vocabulary, dia tak ada S. So kalau orang lama-lama kan, dia tak sebut S. Kalau macam nama saya Jais, jadi Jais lah, Cik Jais. Perhatilah. Malah jadi malah kan. Jadi oleh kerana tak ada S dalam Kelantanis punya vocabulary itu, jadi plural pun dia tak berbuat S. Dia tulis three book. Dia tak tulis 3 books kan, sebab dia tak ada S dalam Kelantanis punya vocabulary. Jadi yang tu sedikitlah pembelajaran dalam bahasa Inggeris untuk pagi ini. Okay. Back to our discussion on 3 asset portfolio. Kita baca sikit. A demonstration of what occurs with a 3 asset portfolio is useful because it shows the dynamics of the portfolio formation process when assets are added. Maksudnya adalah, the more you add the assets into your portfolio, the longer the calculation would be. Pengiraan dia akan jadi lebih panjang lagi. Jadi macam as I mentioned in my yesterday's lecture, kita hanya for the purpose of this class, we only study standard deviation of 2 asset portfolio and 3 asset portfolio sahaja. We don't go to 4 assets and beyond. Tapi zaman sekarang ni, macam-macam program ada Excel, apa semua kan, orang tak perlu calculate manually dah. People just key in the information and then you get the standard deviation. Ini kalau yang fund manager dan sebagainya, they have all the tools lah. Kita ni kita buat secara manual, macam kita ngajar pelajar-pelajar anak-anak sekolah kan. Walaupun kalkulator sekarang murah, budak darjah 1 pun kita boleh belikan di kalkulator, harga RM10 pun boleh, dan boleh buat simple multiplication, campur, tolak, darab, bagi, tetapi kita ajar mereka asas juga kan, supaya they understand the concept. Samalah juga dalam kes portfolio management ni. Walaupun sekarang ni orang boleh calculate everything senang dengan menggunakan komputer dan sebagainya, dengan menggunakan macam-macam apps ni, tapi kita kena go to basic so that you have the idea apa yang kita calculate tu. Itu dia punya cerita. Jadi awak kata bila nak ngajar? Ini saya ngajar ni. Tadi ngajar bahasa Inggeris, ni ngajar ni. Jadi banyak benda kita belajar kan. Belajar ni jangan fikir asalkan cakap 3 asset portfolio, yang itu saja kita ajar. Tak boleh. Kita kena all-rounder. Kan? Okay. So, ayat ni maksudnya adalah the dynamics of the portfolio formation process when assets are added. It also shows the rapid growth in the computation required. Jadi, kalau tambah lagi dia punya formula lagi akan jadi lebih panjang, which is why we will stop at 3. Jadi kita berhenti setakat 3 portfolio saja. Okey. Nak tengok ramai ke tidak orang masuk live pagi ni? Okey, bagus. Double digit dua digit. 10 tu double digit lah kalau kita tengok macam COVID tu. Kalau 4 digit tu 1000 ke atas dah case. Tapi so far kita manage to get only 3 digits kan. Ratus-ratus sajalah setakat ni, alhamdulillah. Dan hopefully the figure will be going down lah. Okay.
In this example, dia kata, we will combine three assets classes we have been discussing. Stock, bonds and cash equivalents. Kita tak discuss pun lagi, kita discuss juga lah stock sikit sebanyak sebagainya kan. Tetapi itu tak penting, yang paling penting adalah kita bercakap tentang di sini ada tiga assets. Tiga assets iaitu S, stocks, bonds B and cash equivalent C. Jadi itu dia punya jadi this is a three asset portfolio. Dan kemudian kita tengok di sini, saya nak you tengok kolom yang terakhir sekali ni kan. Nampak kan? Nampak tak saya tunjuk ni. Yang terakhir sini kalau kita tengok weightage for each asset tu diberi for stocks, kita tengok kolom yang terakhir, for stocks weightage dia adalah 0.6 ataupun 60%. For bonds adalah 30% ataupun 0.3 dan for cash adalah 10%. Jadi if you add up dia punya weightage dia mesti jadi 100% lah kan. Stock campur bond campur cash jadi 1.00 ataupun 100%. Barulah dia jadi one complete portfolio kan. Satu portfolio yang lengkap. Dia tak cukup. Kemudiannya dia bagi juga kita expected return and standard deviation for each asset. Jadi for stocks expected return 12%, standard deviation 20%, for bonds expected return of 8 dan standard deviation of 10%, dan for cash expected return of 4% and standard deviation of 3%. Okey, yang ni maklumat yang diberi kepada kita. Tapi maklumat yang paling penting sekali adalah yang bawah, ialah semua membantu kita dalam banyak aspek, iaitu dia dah tolong kita calculate correlation coefficient antara SNB, SNC dan BNC. Kalau dia tak bagi kita maklumat on correlation coefficient, just imagine you have to calculate correlation coefficient menggunakan kaedah yang sama yang kita tunjuk hari itulah, iaitu macam apa? S&P 500 dengan Barclays gitu kan. Kita kena cari RI minus ERI, darat dengan RJ minus RJ, kemudiannya campurkan semua pula, and then baru kita dapat figure on covariance dulu, and then daripada covariance baru kita calculate correlation coefficient. Jadi prosesnya amat-amat panjang kan. Jadi sebab tu dalam contoh ni kita dah bernasib baik because correlation coefficient antara tiga A dan B, A dan C, B dan C itu dah beritahu pada kita. So it save us a lot of workings lah, a lot of calculations. Otherwise kita kena calculate benda ni dan sangat panjang. Okey. Sekarang ni kalau kita tengok expected return of the portfolio dulu for this example. Saya kena tukarkan whiteboard ni kepada bentuk landscape lah, supaya formula yang panjang-panjang tu kalau boleh kita nak accommodatekan. Saya nak tengok masuk ke tidak dalam skrin. Okey, masuk. Jadi kalau kita tengok expected return of the portfolio, expected return of a portfolio. Okay, since this is a 3 asset portfolio, jadi kita kata weightage of asset 1 darab dengan expected return of asset 1 plus weightage of asset 2 multiplied by expected return of asset 2 plus weightage of asset 3 multiplied by expected return of asset 3. So this is the expected return of a portfolio for a 3 asset portfolio. Jadi sebenarnya dah ada pun jawapan dia ni di muka surat 188 kan. Jadi kalau you tengok, masukkan sajalah weightage untuk cash adalah, weightage untuk stock adalah 60% dan expected return for stock adalah 12%. Kan? Plus weightage of bond adalah 30%. Weightage for bond is 30%.
Dan expected return for bond is 10%. Dan the last one is plus weightage of cash adalah 10% multiply by expected return of cash is 4%. Okey, dan dipendekkan cerita, maka we'll get the expected return of the portfolio is equal to 0.10, which is equal to 10%. Okay, which is equal to 10%. Okay, do you have any question? Yang ini senanglah, expected return of the portfolio for a 3 asset portfolio, gunakan formula itu W1 multiplied by ER1 plus W2 multiplied by ER2 plus W3 multiplied by ER3. Okay, sekarang ni bagaimana kita nak calculate the expected the standard deviation of a portfolio for a 3 asset portfolio. Yang ini yang saya kata pengiraan dia panjang kan. Tapi semalam saya dah bagi formula towards the end of yesterday's lecture. Semalam saya dah write down the formula. Actually formula ni dalam ni pun ada dalam buku ni. Muka surat 188 equation 6.8 tu. Kalau you turn to page 188 equation 6.8, you nampaklah formula tu. Cuma formula tu dia tunjuk in the form of variance kan. In the form of variance sebenarnya standard deviation adalah the square root of the variance saja. Standard deviation adalah punca kuasa 2 variance. Okey. Cuma dekat sini awak tengok kenapa ada comot-comot tu kan. Bekas-bekas macam bekas dakwat comot tu. Comot tu kerana nanti saya akan terangkan kenapa comot tu. Actually ada typo lah, ada kesilapan typing nanti kalau you mungkin dah tak nampak sebab saya dah tulis atas yang silap tu, jadi lepas tu dakwat tu tak keren, dia comot. Tapi tak apa, kita akan tulis balik formula the standard deviation of a 3 asset portfolio. Hopefully muat lah whiteboard ni, sebab standard deviation of a 3 asset portfolio ni dia panjang Jadi saya kena kecilkan tulisan saya. Hopefully you boleh tengok lah. Tapi kalau video tak boleh nak zoom kan. Kalau gambar mungkin you boleh zoom. Okay, for 3 asset portfolio For 3 asset portfolio. Semalam saya dah tulis dah. Tapi saya tulis sekali lagi lah. Jadi standard deviation adalah punca kuasa 2 W1 kuasa 2 standard deviation of 1 kuasa 2 plus W2 kuasa 2 standard deviation of 2 kuasa 2 plus W3 kuasa 2 standard deviation of 3 kuasa 2 plus 2 W1 W2 covariance 1 2 plus 2 W1 W3 covariance 1 3 plus 2 W2 W3 covariance 2 3. Ni saya dah tulis malam, tapi saya tulis balik semula. Formula bagi 3 asset portfolio. Okey. Sekarang ni, kalau you ingat semalam saya tulis, we can also rewrite back this formula sebab covariance 1 2, covariance 1 3 dan covariance 2 3 ini
kita boleh tulis balik semula kan. Dalam bentuk covariance 1, 2 is equal to standard deviation of 1 multiplied by standard deviation of 2 multiplied by correlation coefficient 1, 2. Kalau covariance 1, 3 adalah standard deviation of 1 multiplied by standard deviation of 3 multiplied by correlation coefficient 1, 3. Dan begitu juga yang seterusnya. Jadi cumanya sequence dia tu mungkin yang ni awak tahu kan, kalau dalam matematik 2 campur 3 campur 5 bersamaan juga dengan 2 campur 5 campur 3 bersamaan dengan 5 campur 3 campur 2. Jadi sequence yang saya tulis ni mungkin nanti kalau kita tengok contoh mungkin tak samalah sequence dia. Turutan dia, tetapi jawapan akhir ni sama je kan. Macam 2 campur 3 campur 5, 2 campur 5 campur 3, 5 campur 3 campur 2. Jawapannya sama kan. Okey. Jadi sini saya nak tulis balik semula. Kalau muatlah standard deviation, ini satu lagi cara dia. Yang atas ni sama je. Yang atas sama saja. W1 kuasa 2 standard deviation of 1 kuasa 2 plus W2 kuasa 2 standard deviation of 2 kuasa 2 plus W3 kuasa 2 standard deviation of 3 kuasa 2. Wah, kena. Okey, dekat sini saja yang beza je, plus 2 W1 W2 standard deviation of 1 standard deviation of 2 R12. Okey. Plus 2 W1 W3 standard deviation of 1 standard deviation of 3 R13 plus 2 W2 W3 standard deviation of 2 standard deviation of 3 R23. Ni. Jadi dia nampak lebih apa ni panjang lagi kerana kita pecahkan ni. Covariance 1 2 ni dia jadi kat sini. Kan? Standard deviation of 1, standard deviation of 2 R12. Samalah juga covariance 1 3, kita dah kembangkan dia jadi gini. Standard deviation of 1, standard deviation of 3 R13. Dan covariance 2 3 dia jadi sini. Kita kembangkan dia. Kan? Jadi ini adalah dua formula ni adalah formula yang sama, cuma the way we write the covariance. Saya guna 1 2 sebagai orang kata sebagai ganti nama kan, tetapi you can also use AB or XY. In this case dalam contoh kita ni dia gunakan SBC, stock, bonds and cash. Jadi variable yang kita tukar-tukar ganti tu does not matter lah, tak ada masalah. Cuma kerana 1 2 AB, XY, IJ kan dan sebagainya. Okey. Sekarang back to our discussion sini. Jadi sekarang ni awak nak you tengok di bawah equation 6.8 tu. Okey, bawah tu kalau dalam kelas saya biasanya saya minta para pelajar mention lah dekat mana dia merujuk kepada mana, tapi dalam ni saya tak nampak you tak nampak you punya response kan. Jadi saya kena baca slow-slow lah. Baca slow-slow. Okey, kita tengok the variance of the portfolio. Muka surat 188 di bawah equation 6.8 tu 6.8 tu. Jadi kalau you tengok situ the variance of the portfolio adalah kita tengok nombor ni satu persatu daripada mana datang nombor-nombor ni semua tau. Okey, 0.6. 0.6 ini adalah WS ataupun weightage of S. So W1 lah, tadi kita guna W1 tapi sini WS lah kan. Okey, WS adalah 0.6 to the power of 2. So kita dapat 0.6 to the power of 2. And then 0.2 adalah standard deviation of S to the power of 2. Kalau you tengok dalam page 187, standard deviation of S adalah 0.2. Jadi standard deviation of S is 0.2 to the power of 2. Next, plus 0.3 is the weightage of B. The weightage of B to the power of 2.
0.10 is the standard deviation of B to the power of 2. Plus 0.1 adalah the weightage of C to the power of 2, and 0.3 is the standard 0.3. Ni sebenarnya bukan 0.3 ni kan, 0.03 ni rasa. Sebab kalau 0.3 dengan 0.03 tak sama tu. So sini nanti you check balik Saya rasa bukan, kalau dalam maklumat yang dibagi adalah 0.03. 0.03, tapi dalam ni dia typing dah adalah 0.3. Ada sikit typo kat situ tu juga. Nanti you check balik rumah, nanti habis lecture you check. Sepatutnya situ adalah 0.03. 0.03 to the power of 2. Bukan 0.3. Ada typo kat situ Okay. Plus 2. Okay, kita tengok line yang kedua pula daripada equation tu. 2 multiply by 0.6. So 2 darab dengan weightage of S. Kemudian 0.3 adalah weightage of B. Kita tengok formula yang kita baca ni kan sama dengan yang dibagi ni. Yang dibagi ke atas, line ke atas tu. Contohnya nanti saya akan terangkan kepada you kenapa saya betulkan sampai nampak yang hitam tu kan. Kenapa tu? Sebab ada sedikit kesilapan typing. Sikit, tetapi sebenarnya kesan dia besar tu. Kalau kita nak tulis correlation coefficient tapi kita tulis covariance, tu salah lah. Salah tu. Antara covariance and correlation coefficient dia tak sama kan. Jadi dealing with numbers, dealing with symbols sangat-sangat penting kalau macam kita bahasa Melayu ni is a relatively a very simple language. Sebab tu kalau kita guna ganti nama dia tu boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan kan. Dia, kita tunjuk dia. Bahasa Inggeris tak. Kalau kita maksudkan dia itu lelaki, he. Kalau kita maksudkan dia tu perempuan, she. Jadi dia tak sama. Kita sama je, dia kan. Kalau you nak maksudkan lelaki, you sebut she, dah keliru dah. Orang ingat dia perempuan. Jadi macam Sajat. Sajat tu dipanggil neither he or she. Dia panggil, dia boleh gantilah dengan tak tahulah apa, the person lah. The person. Okay, next. Kita tengok line yang kedua. 2 darab dengan 0.6. 0.6 adalah weightage of S. Tengok aja formula ke atas dia bagi tu. Kemudian 0.3 adalah weightage of B. Okey, kemudiannya 0.2. Okey, 0.2 ini adalah sebenarnya adalah standard deviation of S. Kemudian 0.10 adalah standard deviation of B. Okey, 0 adalah standard deviation of B. Dan kemudiannya adalah RSB. RSB. Jadi RSB dah diberi dalam page 187 iaitu 0.25. Okey. Kalau saya nak teruskan contoh ni sampai habis ni, sampailah dapat jawapan standard deviation of the portfolio adalah 13.06, baca 1111, nanti awak pun tidur ni kan, tertidur. Cumanya yang paling penting adalah nanti you check after this lecture, you check balik semua nombor-nombor ni you faham daripada mana kita dapat. Itu yang paling penting, ya. Yang paling penting adalah kita faham where the figures come from. Kalau kita tak faham, nanti tak boleh lah. Jangan main agak-agak je. Mungkin daripada sini, mungkin daripada sini. Tak boleh tu, maknanya you tak faham. Kalau you tak faham, kena tanya saya lah. Kan? Kalau you kata, figure ni mungkin daripada sini, mungkin daripada sini. Tak boleh. Kita kena jelas bahawa ini dapat daripada sini, dapat daripada sini. Okey. Saya nak bagi tahu kenapa saya tukar yang dekat buku you tu ataupun dekat tu. Siapa yang ada original copy mungkin boleh tengoklah kot. Dia sebenarnya sini formula tu sepatutnya equation 6.8 adalah kalau line kedua tu 2 WSWB standard deviation of S, standard deviation of B, RSB. Tapi dia type covariance SB. Rasa saya lah, kalau tak silap saya tu sebab tu saya tukar. Jadi dia salah kat situ. Sepatutnya RSB. Jadi kita betulkan jadi RSB, RSC dan RBC. Itu ajalah. Dia kita tukar dia punya
simbol. Patutnya tulis R, correlation coefficient, tapi dia type sebagai COV. COV dah lain, tak sama. Okey, jadi saya tak sambung, tak teruskan terus contoh ni kerana kalau nak cari satu macam saya kata tadi, tidur you nanti. Kan you kata apa ni satu-satu je pun malah nak tengok, tapi comanya nanti lepas lecture you tengok setiap butiran figure tu, you faham daripada mana figure-figure tu datang ya. Okey. So, dipendekkan cerita, akhirnya you dapatlah standard deviation of the portfolio adalah 13.06. 13.06. Okey. Itu dia punya cerita dia. Okey, do you have any question? Okey. Kalau tak ada soalan, sekarang ni saya tunggu kalau ada soalan on how to calculate the standard deviation of a portfolio using for a 3 asset portfolio. Jadi kalau you perhatikan, it is quite complex jugalah pengiraan dia. You rasa macam payah kan, tetapi actually kalau you dah mahir, you dah buat benda ni berulang-ulang kali, I believe you akan rasa benda ni senang lah. Mula-mula of course lah you rasa payah. Okay, do you have any question? Kalau you tak ada soalan, and if you do not have any question on this, saya akan pergi kepada topik yang seterusnya, iaitu Markowitz efficient frontier. Saya tak sure sama ada Markowitz efficient frontier ni saya ada fotokopi ke tidak. Saya dah ada hantar pada you tidak? Macam Markowitz efficient frontier. Saya rasa efficient frontier ada ni, tapi yang saya fotokopi kat you, siapa yang tak ada textbook kan, ada sampai muka surat 189 yang saya hantar ni. Cumanya kalau muka surat 190 saya rasa saya tak hantar kot. Ada tak yang saya hantar pada you muka surat the next page 190? Saya rasa macam saya tak hantar. 189 ada. Baru the efficient frontier an example aja kan. Lepas tu sepatutnya satu lagi muka surat iaitu 190. 190 tu macam saya tak hantar, saya rasa. Saya tak bagi kat you. Tapi tak apa. Saya ajar dulu on efficient frontier. Nanti kejap lagi after this lecture saya akan snap lah page 190 tu. Saya akan snap page 180 and I will share with you in the WhatsApp. WhatsApp. Okay. Sekarang ni saya nak cerita tentang the concept of efficient frontier. The concept of efficient frontier. Dirikan dia balik daripada portrait balik. Okey, masuk dalam skrin. Sekarang ni saya nak cerita tentang Markowitz efficient frontier. Okay. What is Markowitz? Itu nama orang lah, nama a person by the name of Markowitz. As I mentioned in my previous lecture, Harry Markowitz
adalah orang yang the person who is responsible to introduce this concept of portfolio management. Saya sebut gitu kan. Jadi yang kita belajar all the standard deviation, variance, covariance, correlation, coefficient ni semua tu idea asalnya adalah daripada a person by the name of Harry Markowitz. Jadi mengambil sempena nama Markowitz itulah maka dia ada wujudnya Markowitz efficient frontier. So Markowitz nama manusia lah, nama orang. Okay, efficient frontier. Frontier maksudnya frontier means perbatasan, di perbatasan. Kalau macam sempadan lah, sempadan. Kalau sempadan border kan, border. Tetapi maknanya kalau frontier ni macam sempadan ilmu katakan. Walaupun tak nampak secara fizikal, antara orang pandai dengan orang tak pandai. Ada sempadan kan. Sempadan tu kita tak panggil lah border, kita panggil frontier. Tu frontier ni macam sempadan jugalah. Front come from the word front depan kan. Front. Okay. Front daripada frontier comes from the word front which is depan kan. Okay. Katakanlah, so bila saya ngajar, saya memang banyaklah masukkan all this benda-benda yang orang kata dia panggil apa tu? Bukan tidbits dia panggil apa tak ingat. Benda-benda kecil-kecil ni kan, nuggets of information ni, supaya pelajar-pelajar finance saya lebih nampak bahawa ilmu finance ini adalah juga sebenarnya melibatkan manusia. Kalau tidak kita belajar finance ni, kita rasa seolah-olah it's numbers, about numbers. Kan it's all about the money kan, ada lagu orang putih lah. Tapi sebenarnya behind the numbers there are persons involved, there are emotions involved. Ada emosi, ada perasaan manusia, tamak, marah dan sebagainya. Jadi sebab tu kalau saya ngajar, walaupun you nampak nombor, tetapi saya bawa juga you kepada orang yang di sebalik nombor tu dan sebagainya. Selagi yang setakat yang saya tahulah. Saya tak reka-reka cerita kan. Kalau reka-reka cerita tu dah jadi lain pula. Okey. Sekarang ni back to our discussion. Katakanlah you tak ada kerja. Awak kata memang tak ada kerja. Ada rumah lagi banyak kerja kan. Mak suruh buat tu, buat ni, tolong masak lagi tu gini. Banyak kerja. Tapi katakanlah you jenis suka bermain-main dengan angka. You are the type of person who loves to calculate things. Suka mengira. Awak kata sebab tu saya ambil ijazah finance. Katakanlah for example, sebagai contoh, kita nak calculate expected return and standard deviation of a two asset portfolio. Kita nak calculate expected return and standard deviation of a two asset portfolio. Okey, kalau for a two asset portfolio, kalau kita nak calculate expected return adalah for a two asset portfolio W1 multiply by ER1 plus W2 multiplied by ER2. Kan? Okay. W1 multiplied by ER1 plus W2 multiplied by ER2. Okay. Ini semua orang tahu. And then kalau kita nak calculate standard deviation of a portfolio for a two asset portfolio, standard deviation of a portfolio is equal to square root of W1 to the power of 2, standard deviation of 1 to the power of 2, plus W2 to the power of 2, standard deviation of 2 to the power of 2, plus 2, W1, W2, covariance 1, 2. Ya? So, ni dua formula ni, saya expect you mesti lekat dalam kepala lah. You mesti ingat dalam kepala. Tapi sekarang ringanlah sikit sebabnya kalau assessment pun kita buat di rumah, maknanya assessment pun secara online, so you boleh buka buku tengok. Tapi kalau pelajar-pelajar yang sebelum COVID dulu,
pelajar-pelajar yang tidak ODL, yang face to face, buat test dalam kelas, they have to memorize this formula sebab it is a close book test. Awak ni bernasib baik kerana it is an open book test kan. Dia boleh tengok dalam nota, tengok buku sebagainya. That is the reason why so many students perform very well in last semester, dan hopefully we will repeat the same trend this semester jugalah, di mana penilaian dibuat di rumah, jadi you ada banyak leeway lah. Tapi walau bagaimanapun janganlah terlalu ambil mudah juga, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas 31 Disember nanti, ya. Manalah tahu tiba-tiba COVID ni tiba-tiba all of a sudden hilang ke, dan kerajaan decide untuk buat balik semula kelas macam biasa, and then parah sikit lah kan. Okey, jadi di sini katalah dua ni, expected return and standard deviation of the portfolio begitu. Jadi kemudiannya, katakanlah macam saya kata tadi, you bermain-main dengan angka lah. You bermain-main dengan angka, katakanlah you tukar weightage. Bila you tukar weightage, katakanlah you punya asset ni adalah A dan B. Kalau you tukar weightage, contohnya, walaupun return dia sama, tetapi weightage dia ubah. Maksudnya sini, kalau kita ambil saham A, kemudian saham B, kata A, B. Kemudian W sini, return sini. Katakanlah expected return, katakanlah W adalah 40%, maka W bagi A 40%, bagi B adalah 60%. Katakanlah return adalah 10, dan sini katakanlah return adalah 8. Okey. So based on this information, maklumat yang saya bagi ni, you dah boleh calculate dia punya expected return dan boleh calculate standard deviation kan? Because weightage dah diberi, and then return dah diberi, dan katakanlah covariance pun kita dah tahulah, katakanlah dah diberi. Okay, ni kita tak tunjukkan, tapi maknanya weightage kita beri, dan covariance dia bagi jugalah, katakan. Okay, video pun buat. Lepas itu, you dapatlah combination of return and standard deviation. Kan? Satu nombor combination, berapa expected return, berapa standard deviation. Of course, covariance ni, katakanlah covariance dia bagi dah lah juga. Covariance adalah katakanlah 0.25. Ni contoh lah. Contoh gini. Kita tambah sikit covariance lagi. Standard deviation pula. Kan? Kita tak tahu standard deviation, kita pun kena bagi juga lah. Kan? Standard deviation. Okey. Sekarang ni, kalaulah kita repeat proses ini berulang-ulang kali, kita tukar pula. Covariance, standard deviation memang tak berubah lah kan. Contohnya kita tukar weightage. Okay, bila kita tukar weightage, bila W ni bertukar, of course standard deviation and covariance kekal kan. Expected return pun kekal, tapi bila kita tukar weightage dia ni, katakanlah tadi 0.4 dengan 0.6, katakanlah 0.50, 0.50 pula. Okay, kita repeat pula the same process. Mesti kita akan dapat expected return of the portfolio yang berbeza dan standard deviation of the portfolio yang berbeza. Kemudian kalau kita buat benda ni berulang-ulang kali, maka kita tukar ni lagi. Tukar lagi weightage ni. 70-30 pula katakan. 70-30. Jadi gitu. Maka you buat balik semula, expected return akan dapat sesuatu yang berbeza, standard deviation pun akan dapat berbeza. Ingat covariance tak ubah, dan juga standard deviation for each stock tak ubah. Kan? Tetapi kita ubah weightage saja, you akan dapat dia punya nombor yang berbeza. Okey. Katakanlah you buat benda ini 20 kali. Okay, kalau you nak buat 40 kali pun boleh, nak buat 50 kali, 100 kali pun boleh. Tapi maknanya calculate expected return, calculate standard deviation, kita tukar-tukar dia punya W saja. Weightage dia ni kita ubah-ubah. Dan kemudiannya setiap bila kita dah buat banyak kali tu, katakanlah kita plotkan. Ya? Kita plotkan dalam satu diagram. So, dia akan nampak kelihatan beginilah. This is expected return. This is standard deviation. Ya, bagi setiap satu kombinasi, dia akan dapat satu.
titik. Kan? W1 W1 40%, W2 60%, katalah dekat sini. Kemudian kita ubah pula W1 35%, W2 65%, mungkin dekat sini. Satu lagi nombor. Kita ubah pula lagi W1 45%, W2 55%, mungkin dekat sini. Jadi bila kita buat banyak kali, ni saya tak photostat hari tu dalam masa saya hantar dekat you tu, page 190 tu saya tak hantar, tapi kejap lagi saya snap Tapi for those of you yang ada textbook, you boleh turn to page 190, you boleh nampak lah, you akan nampak kombinasi tu banyak lah. Setiap satu ni adalah menggambarkan weightage yang berbeza weightage, dan kemudian kita dapat expected return yang berbeza, standard deviation berbeza. Dan kemudian bila you buat benda ni berulang kali, maka you akan nampak dia akan membentuk diagram begini, lebih kurang beginilah. Lebih kurang dia akan jadi begini. Okey, akan melengkung gitu. Okey. Dia ni satu ni adalah W yang berbeza, jadi weightage dia berbeza, standard deviation akan berbeza, return akan berbeza. Satu weightage berbeza, standard deviation berbeza, return berbeza, standard deviation berbeza. Jadi kita buat banyak-banyak, dia akan jadi macam tu. Seperti jerawat yang tumbuh di atas muka kita. Dan jerawat yang tumbuh di permukaan muka kita. Saya dah tua, dah tak ada jerawat lah, sebab dah tak ada hormon. Orang muda-muda biasa ada masalah jerawat kerana hormon dia banyak. Okey. Hormon remaja. Okey. Lepas itu, bila you buat sini, yang ini, garisan yang ini, yang melengkung ni, ini adalah dipanggil efficient frontier ataupun Markowitz efficient frontier. Markowitz efficient frontier. Yang melengkung ni, yang melengkung ini adalah dipanggil, dia patut melengkung, Markowitz efficient frontier. Okey. Maknanya sini, kan, apa maksud Markowitz efficient frontier ni? Markowitz efficient frontier ni secara teori ni dia menerangkan keadaan begini tau. Kita tengok kalau dalam buku exhibit 613, sorry you tak nampak kan sebab saya tak bagi tu hari. Kejap lagi saya akan bagi. Dia contohnya begini. Dia ada titik A, dia ada titik B, dan kemudian dia ada titik C, katakan kat sini. Okey, titik C gitulah lebih kurang. ABC. Okey, teori ni kata bahawa teori ini berkata bahawa kalau it does not matter whether you pilih titik A ataupun titik B, kedua-duanya adalah efficient. Maksudnya dari sudut secara teorinya bahawa orang yang memilih titik A dan orang memilih titik B, mereka adalah kedua-duanya sama bijak. Sebab apa? Sebab orang yang memilih titik A sebagai pelaburan, dia adalah, kalau you perhatikan, low return. Standard deviation standard deviation adalah measure of risk kan. So low risk, low return. For those of you who are more, so this is orang yang dipanggil takut kepada risiko ataupun risk averse investors. Risk averse investors adalah duduk di sini. For those yang risk taker, orang yang berani pada risiko, mereka akan memilih titik B. Kerana titik B memang the risk is higher, but the return is also higher. High risk, high return. Kan? So, titik A dan titik B adalah both are efficient. Yang tak efficient adalah titik C. Kenapa titik C tak efficient? Because pada titik C, you terpaksa menanggung risiko yang tinggi. Sedangkan pulangannya rendah, sama level dengan A. So tak efficient lah. Risiko tinggi, tapi pulangan rendah. Sedangkan you boleh dapat bentuk pelaburan yang risikonya sama level dengan C tetapi pulangan yang tinggi, iaitu titik B. Kan? Jadi titik B adalah efficient. Kalau C tak efficient, sebab at this higher level of risk, maka you hanya dapat return banyak ni saja. Sedangkan you boleh dapat return yang lebih tinggi kalau you memilih titik B. So C is inefficient. Kalau titik C inefficient. Ini adalah efficient. Ini adalah efficient. Ataupun mana-mana titik atas ni adalah efficient. Okey.
Kenapa begini? Kenapa ada yang rendah, ada yang tinggi? Because of kita manusia ni mempunyai risk appetite yang berbeza, selera terhadap risiko yang berbeza. There are some people who are risk averse, yang takut pada risiko, but orang yang takut pada risiko, you kena recommend dia untuk melabur dalam pelaburan yang pulangan dia sedikit rendah tapi risiko dia rendah. There are risk taker yang pulangan dia adalah tinggi tetapi risiko juga adalah tinggi. If you are an investor, you go to public mutual where my wife works, kan? Kalau you tak ada idea you nak invest dalam dana mana, sebab public mutual ada puluhan, ratusan dah kot dana. Dana ni maknanya setiap satu dana tu ada nama dia lah. Macam contoh kita ada ASB, SN, kan, Amal Saham Wawasan. Itu setiap satu dana ada nama-nama dia sendiri. Jadi dana-dana ini dibentuk mengikut kesesuaian pelabur, kehendak pelabur. So pelabur-pelabur ni, kalau if you come to the office of public mutual and you do not know, you do not have any idea you nak invest dalam dana mana, maka you akan diminta untuk mengisi borang, borang supaya mereka boleh agak you punya risk profile, dia panggil. Risk profile maknanya dia nak tengok kita ni jenis pelabur yang macam mana. Adakah risk averse ke, risk taker ke, ataupun risk yang tengah-tengah, dia panggil risk neutral. Tengah-tengah lah, kan. Dia tak adalah berani sangat pada risiko, dia tidaklah takut sangat. Itu dia panggil risk neutral. So ada 3, kan. Risk averse, takut risiko, risk taker, berani mengambil risiko, dan risk neutral. So bila you isi borang tu, dia boleh identify whether you are a risk taker or risk averse or risk neutral, and then they will recommend you to invest dalam dana-dana yang bersesuaian dengan you punya risk profile. Kalau you ni seorang risk taker, ini dana yang sesuai. Kalau you risk averse, ini dana yang sesuai. Kalau nature of dana-dana itu pun berbeza lah. Kalau bagi risk averse, dia punya movement mungkin tak laju. Kalau naik sikit, kalau turun sikit, jatuh sikit. Kalau risk taker, kalau dia naik banyak dadak, kalau jatuh pun jatuh dengan banyak, kan. Itu dia punya konsep. Jadi bila kita belajar all these theory things, sometimes you wonder, is this for real? Maksudnya kita belajar benda-benda semua ni, ada ke gunanya dekat luar sana? Ada, kalau you dalam that field lah, that particular field. Kalau awak belajar benda-benda semua and then awak jadi penebara tercanai, tak ada lah, kan. Tetapi kalau you belajar ni and then you masuk dalam industri unit trust, for example, ataupun industri pasaran saham, so these things will probably help you. Of course lah, kalau you become a lecturer, memanglah you kena tahu all these things, kan. Okay, itu dia punya cerita, Sebenarnya saya nak cerita pada you, kenapa ini adalah sebenarnya asalnya kepada konsep of risk return trade off yang kita dah jumpa banyak kali. Kalau saya lukis gambar rajah risk return trade off tu, kalau saya lukis diagram of risk return trade off ni, dan setiap kali saya lukis ataupun setiap kali awak nampak benda ni, awak akan, so ni this is return, this is risk return trade off ni. Kalau setiap kali you nampak diagram ni, you tekan macam apa counter maksudnya pengira. Nak counter bank kan ada selalu pramugari kira, kan, berapa passenger, kan, pakai tu. Sekali nampak benda ni, you tekan. Saya rasa ini adalah kali yang ke 350 dah you nampak benda ni, risk return trade off. Sini RFR, kan. Ini adalah kali yang ke 350 atau lebih. Okey, ini sebenarnya yang tadi kita nampak tadi, itu adalah asas kepada ni. Sebab tu saya kata ini yang risk return trade off yang kita nampak, yang kita selalu jumpa ni, adalah asalnya adalah idea daripada Markowitz lah, daripada Markowitz efficient frontier tadi. Awak tanya, kalau tadi masa kita belajar Markowitz efficient frontier tu, dia melengkung, kan, dia curve, the line is slightly curve, melengkung. Tapi yang ni kenapa straight? Jawapan dia adalah selepas melalui teknik rebonding. Kelakar, kan. Tak adalah. Sebenarnya selepas
kita tambah, I believe lepas kalau kita banyak sampel tu, kita tambah buat berulang kali tu, maka dia akan jadi straight line. Tapi idea yang saya cuba sampaikan adalah Markov efficient frontier tu begitulah jadi tadi saya rasa you hopefully you understand the concept of efficient frontier ni, dan kadang-kadang ditanya jugalah dalam PSA walaupun jarang-jarang. Okey, rasa kalau nak buat soalan on Warren pun ialah sekarang dah hampir 9.30 kan, mungkin you are not in the mood sekarang dah follow lecture saya lebih kurang sejam. Cuma satu saya nak remind you once again, please download all the past semesters question FIN 661 sebab nanti later on bila kita nak discuss soalan ni, tak apalah besok punya lecture kita akan discuss on mutual fund. Saya dah bagi dia punya handout tu kan, saya dah share dalam WhatsApp. Lepas daripada tu, on topic on standard deviation, variance apa semua ni, saya dah tak buat macam tu dah. Saya dah tak type, saya tak retype, saya himpunkan ikut topiknya, saya dah tak buat macam tu. Cuma saya akan sebut untuk soalan discussion of past semester, you buat soalan semester berapa, soalan nombor berapa, semester berapa, soalan nombor berapa. So saya expect everybody already has downloaded past semesters questions, dan saya tahu you tahu dekat mana nak dapat past semesters question kan, daripada Equips tu, library kita tu kan. Okey, so kalau tak ada soalan saya nak berhenti setakat ni. Kalau ada soalan saya tengok seminit dua, kalau ada soalan saya akan jawab. Okey, hari ni bagus kita punya live ada 2 angka, 10 orang yang tengok. Tak apalah, yang lain-lain tu mungkin ada urusan lain, tetapi hopefully dia tengoklah lepas daripada ni. Okey, ada apa-apa soalan tak? If you do not have any question, saya akan berhenti kat sini lah, dan besok kita akan buat on mutual fund punya past semesters question. Okay. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Tak ada soalan. Okey, Assalamualaikum.